sampai pada muka surat yang ke-81, kisah orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang sengsara. Kita telah membaca dahulu tentang kisah Abdullah bin Salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abdullah bin Salam. Kita telah bersama membaca tentang kisah Nabi Ibrahim dengan Namrud. Begitu juga kita telah membaca tentang kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Sekarang kita menyambung pembacaan kita tentang kisah orang-orang yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah membaca bersama dengan Abdullah bin Salam, seorang Yahudi yang memeluk Islam, dan yang kedua bersama Al-As bin Wa'il. Dia adalah Abu Amr, termasuk pemimpin kaumnya. Dia adalah pemimpin kepada kaumnya, namanya ialah Al-As bin Wa'il. Dia sering memakai pakaian yang diperbuat daripada sutra dan melapisinya dengan emas. Akan tetapi semua sutra dan emasnya yang melimpah itu tidak berfungsi baginya. Dia akan kekal di dalam api neraka Jahannam, dan itu adalah seburuk-buruk tempatnya kembali. Kerana dia sama sekali tidak mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak juga bersujud kepada Allah, dan tidak pernah merasakan lazatnya beribadah kepada Allah. Kenapa manusia ini menolak Islam, menolak Allah, tidak mau mengaku Allah sebagai Tuhan? Di antaranya ialah berpunca daripada kepercayaan kepada ghaib. Sebab itu kepercayaan kepada ghaib diletakkan awal-awal di dalam suratul Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa itu siapa? Orang yang beriman kepada perkara gaib. Dia tak letak dulu semayang nombor satu. Dia tak letak dulu menafkahkan nombor satu. Dia letakkan perkara gaib itu nombor satu. Kenapa diletakkan kepada perkara gaib itu nombor satu? Kepercayaan bertuhan. Sebab kita tak nampak Tuhan. Bila tak nampak dia gaib, maka orang yang beriman, walaupun dia tak nampak Allah, dia tetap takut kepada Allah. Dia tetap rasa Allah tu nampak dia. Maka dengan sebab dia rasa, dia nampak, dia rasa Allah tengok dia, maka dia jadi orang bertakwa. Dia takut nak ambil rasuah, dia takut nak berzina, takut nak bunuh orang, takut dan takut. Tetapi orang kafir, sifat kepercayaan pada gaib tu tidak ada. Kepercayaan dia ialah nak tengok. Kalau Allah tu ada, mana dia? Kami nak tengok. Tak nampak, kami tak percaya. Ini yang membezakan kita, membatalkan kita. Kepercayaan pada gaib tu yang tidak ada pada diri mereka. Kepercayaan mereka, setiap sesuatu yang ada mesti boleh diraba. Setiap sesuatu yang ada mesti boleh dilihat. Diraba, disentuh, dilihat. Kalau tak boleh raba, kalau tak boleh sentuh, kalau tak boleh tengok, tak ada. Maka dengan sebab itu mereka tidak beriman pada Allah. Sebab bagi mereka tak nampak. Mereka nak cari sesuatu yang boleh dipegang. Jumpa batu, dibuatnya tokong. Mereka nak cari sesuatu yang boleh dilihat. Itu yang sembah matahari, sembahnya pokok kayu, sembahnya batu bata. Sebab nak tengok. Sedangkan bukan semua benda yang boleh dilihat dan bukan semua benda yang boleh ditengok. Jadi kepercayaan itulah yang membezakan kita dengan puak-puak kafir musyrik yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab mereka tak nampak. Tabiatnya serupa pada tabiat kita manusia, orang Islam, telefon. Kalau dia pergi menghadap bomoh tu kata, kamu ni kena buatan orang. Dia ni memang dengki pada kamu. Adakah pesakit itu akan balik begitu saja ke rumah dia? Lepas dibagi limau, 3 biji, dibaginya sintuk, dibaginya air saja? Tidak. Orang sakit tu mesti tak puas hati. Siapa yang buatnya Tok Bomoh? Boleh tunjuk pada kami. Tok Bomoh kata tak payahlah. Biar saya seorang tahu. Tolonglah, saya bukan nak marah dia. Nak tahu je. Siapa yang buat saya?
Ini tabiat manusia. Dia takkan puas hati kalau tak nampak. Jadi tabiat itu kadang-kadang sampai kepada satu tahap bertuhan. Kalau Tuhan Allah itu ada, mana dia? Kami nak tengok. Sebab itulah orang kafir musyrik tidak percaya kepada Allah Ta'ala atas alasannya bahawa mereka tidak nampak. Bila mereka tidak nampak Tuhan, maka mereka tidak pernah menerima Allah, tidak pernah mengenali Allah, tidak pernah sujud kepada Allah dan tidak pernah merasakan kelazatan beribadah kepada-Nya. Macam mereka raya hari ini. Apa yang mereka seronok? Gaya mereka tu seronok di mana? Seronok buat huru-hara ya? Main bom dalam, main mercun di sini, main bunga api. Lepas tu tak ada, lepas tu tidak. Tiba-tiba aja raya. Tanpa ada hujung faksa apa, tak ada apa. Terus raya. Apa sebab raya? Mereka sendiri pun tak tahu. Berbeza dengan kita orang Islam. Nak raya itu melalui proses puasa, haji dan sebagainya. Maka dapatlah kenikmatan, perasaan seronok, perasaan kegembiraan selepas mengharungi ujian. Bagi golongan ini, tidak ada sebab untuk mereka raya pun. Sebab tu mereka mencari jalan yang bukan-bukan untuk merayakan keseronokan perayaan mereka. Itu yang menyanyi, menari, melompat. Tetapi orang Islam hari ini, walaupun sudah ada bentuk perayaan dia sendiri, tetapi terbawa-bawa meniru-niru cara perayaan orang bukan Islam. Sebab nak tiru, nak seronok. Padahal perayaan Islam seronoknya lain. Seronoknya selepas berjaya daripada mengharungi ujian. Kita akan rasa keseronokan. Bukannya keseronokan kosong macam mereka sekarang. Mereka nak pergi ke mana pagi nanti? Mereka nak buat apa malam-malam? Mereka nak buat apa kemarin dulu? Tidak ada perasaan. Sebab itu tidak pernah merasakan kelazatan untuk beribadah. Suatu ketika Al-As tiba. Lalu dia mengambil sepotong tulang, memotong-motongnya, melumat-lumatnya, lalu menyemburkannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bawa satu tulang, dilumat-lumatkan tulangnya itu dan dihemburkan debu tulang itu di hadapan Rasulullah. Katanya, wahai Muhammad, apakah kamu beranggapan bahawa Tuhan kamu akan menghidupkan tulang ini setelah tulang ini hancur lebur? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Tuhanku akan menghidupkan semula tulang ini dan dia akan memasukkan kamu ke dalam api neraka. Perilaku perbuatan laki-laki itu disebutkan oleh Allah di dalam surah Yasin ayat yang ke-78 dan 79. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa. Qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Dan dia telah membuat perumpamaan bagi kami, yakni Allah. Sedangkan dia lupa tentang kejadiannya. Selalu manusia begitulah. Manusia selalu mempertikaikan sesuatu perkara, tetapi dia lupa tentang dirinya sendiri. Banyak mempertikaikan orang lain, banyak mempertikaikan orang sana, orang sini, tetapi pertikaian dia, diri dia tak pernah dia pertikai. Dia cari kelemahan, kesalahan orang. Dan bila kita cari kesalahan dan kelemahan orang, memang jumpa lah. Kalau kita cari kelemahan diri kita tu, lagi banyak daripada kelemahan orang lain. Banyak manusia yang merasakan bahawa dirinya telah pun sempurna. Dirinya boleh menegur orang dan diri dia tidak boleh ditegur. Ini penyakit kita. Penyakit inilah dipanggil sebagai riak, dipanggil sebagai ujub dan dipanggil sebagai takabur. Sedangkan kita ni manusia biasa, ada lemah, ada salah, ada silap, ada kurang. Maka hendaklah kita muhasabah terlebih dahulu. Di sini Allah sebut tentang sifat laki-laki ini. Wa daraba lana matalan. Dia mengambil satu contoh, nak dibuatkan sebagai satu perumpamaan. Tulang. Siapa yang boleh hidup tulang ini? Allah kata wa nasiya, dan dia lupa. Nasiya tu maknanya lupa. Khalqahu, dia tu dijadikan daripada apa? Dia sibuk duk tanya tentang tulang.
siapa yang boleh menghidupkan tulang, dia tak pernah tanya diri dia, siapa yang menjadikan kamu? Siapa yang menjadikan dia tu dia tak pernah tanya. Dia duk sibuk tanya, tulang ni siapa yang nak hidupkan balik? Dia tak pernah tanya, diri kamu tu siapa yang hidupkan? Semalam saya sebut di Kemensak, dalam surah Sajdah disebutkan sulalatin mimma immahin. Manusia itu dijadikan daripada saripati. Sulalah maknanya ialah saripati. Setelah diproses daripada tanah, diproses daripada makanan, diproses daripada minuman, diproses daripada berbagai-bagai jenis binatang-binatang yang dimakan, diproses daripada buah-buahan, diproses daripada sumber dalam tanah, akhirnya menjadi ma'in mahin, menjadi air yang lemah. Sulalatin min ma'in mahin. Maka jadilah manusia itu daripada saripati, air yang lemah. Apa maksud air yang lemah? Banyak orang memberikan maksud min ma'in mahin, air yang hina. Bukan air yang hina. Air mani bukan air yang hina. Kalau air yang hina, takkan dia menjadi nabi, takkan dia menjadi rasul, takkan dia menjadi khalifah seluruh muka bumi ini, takkan dia menjadi wakil Allah di atas muka bumi. Mahin maknanya ialah lemah. Sifat air itu lemah. Memang lemah pun, sehinggalah dia jadi manusia pun masih lemah. Bercakap tak boleh, makan sendiri tak boleh, cari rezeki tak boleh, berjalan tak boleh, memakai pakaian pun tidak. Memang dalam keadaan lemah. Tak boleh merompak, tak boleh berlari. Sampailah sekarang kita masih lagi dalam keadaan lemah. Mima'in mahin. Kalau Allah tak izinkan kita bangun pagi ni, kita tak bangun. Kalau Allah tak izinkan kita hidup pagi ni, kita mati. Menunjukkan bahawa kita lemah sampai bila-bila pun. Walaupun kita mempunyai, kita rasa kita sihat, tubuh badan, kita tidak ada penyakit, kita boleh berjoging 20 km sehari, hakikatnya kita lemah. Lemah tu kerana apa? Pergerakan kita, diamnya kita, semuanya itu adalah dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berkata, laki-laki ini berkata, qala, dia berkata, man, siapa? Yuhyil 'izam, yang boleh menghidupkan tulang belulang, wa hiya ramim, sedangkan dia sudah pun menjadi hancur. Dia cabar Nabi Muhammad, wahai Muhammad, siapa boleh hidupkan balik tulang? Sekarang dia dah hancur. Maka Allah berkata kepada orang yang bercakap macam itu, qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah. Maka berkatalah ia, yang akan menghidupkannya semula ialah Tuhan yang menciptakannya buat kali pertama. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan dia maha mengetahui tentang segala bentuk makhluk ini. Allah Ta'ala maha mengetahui. Yang akan menghidupkan tulang itu ialah Allah, dan Allah maha mengetahui tentang segala makhluk. Maha suci Engkau ya Allah, yang telah menjadikan manusia dan menciptakannya daripada setitis air yang sangat hina. Di sini pun pengarang kitab ni menggunakan perkataan yang hina. Maha suci Tuhan ya Allah, yang telah menciptakan manusia dan menjadikan penglihatan, pendengaran, sepasang mata dan sepasang telinga bagi mereka. Kemudian manusia itu mengingkari dan kafir, tidak mengakui keberadaannya Tuhan. Sedangkan mata ni Tuhan yang bagi, telinga Tuhan bagi, semua benda Tuhan bagi. Mana ada kita buat sendiri? Sehelai rambut kita pun kita tak mampu buat. Sekeping kulit kita pun kita tak mampu buat. Sebiji mata kita, sebelah mata kita pun kita tak boleh buat. Tapi bila Allah dah sempurnakan kejadian manusia, dia lawan Tuhan, dia bantah Tuhan. Ini yang tak kena, yang Tuhan murka. Tuhan ni tuan-tuan sayang pada kita, sebab tu dia tangguhkan azab kita, tangguh. Kalau dah nak kira perbuatan maksiat yang kita buat, lama dah kita dihancur. Tetapi kerana adanya pokok, adanya binatang, Allah kesian pada pokok dan binatang, maka ditangguhkan azab. Kalau dah tak ada lagi dah tuan-tuan, maksiat bermaharajalela dengan pokok-pokok, dengan binatang-binatang, itu Allah anak dan sendiri. Tapi kerana ada lembu yang meranggut, ada kambing yang mengembek, itulah
Ada ayam yang berkokok, itulah menjadikan Allah tangguh sekejap perbuatan-perbuatan manusia ini untuk ditimpakan azab. Kalau tak ada benda tu lama dah tuan-tuan. Langit menjadi besi. Matahari memancarkan cahayanya ke langit. Langit yang panas tadi akan menjadikan manusia ni cair. Bumi ni cair. Tapi kerana Allah ni maha pemurah, maha penyayang, maha pengampun, bagi tempoh, bagi masa. Bila sampai keadaannya, Tuhan datangkan azab, akhazna baghdatan. Diturunkan balak secara tiba-tiba. Ada yang diturunkan balak pada waktu malam, ada yang diturunkan azab pada waktu siang. Ada yang diturunkan azab ketika waktu mereka bermain-main. Ada diturunkan malapetaka ketika mereka sedang tidur. Allah Ta'ala boleh buat. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Berapa banyak negeri yang kami binasakan. Diturunkan azab kepada mereka itu sedang mereka berada dalam rumah mereka. Tidur dalam rumah mereka. Dan ada diturunkan azab ketika mereka sedang bercakap-cakap, sedang berbual-bual, diturunkan azab. Sedang pergi kenduri kahwin, diturunkan azab. Beranak satu kampung, dua kampung, tiga kampung, tak jumpa. Tengok tak makan nasi. Allah boleh buat kalau Allah nak buat. Kemudian maka Allah Ta'ala berfirman dalam surah Abasa ayat 17, Qutilal insanu ma akfar. Pergi celakalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Makan di bumi Tuhan, dia pun dijadikan oleh Tuhan, tetapi dia kufur kepada Allah. Maka Allah menggunakan perkataan yang sangat kasar, Qutilal insan. Pergi matilah manusia yang mempunyai sifat-sifat kafir kepada Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, balik buka surah Muhammad ayat yang pertama. Di dalam surah Muhammad, ayat yang pertama Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wadal. Alladzina kafaru, golongan-golongan yang kafir, wa yasudduna an sabilillah, dan orang yang menghalang manusia daripada jalan Allah, adalla a'malahum, maka mereka adalah sesesat-sesat perbuatan mereka. Di sini Allah menggunakan perkataan umum, allazina kafaru. Allazina, siapa-siapa. Allazina itu dalam surah Muhammad ayat pertama ini, Allah menggunakan perkataan umum. Allazina, siapa-siapa. Orang-orang yang, allazina, orang-orang yang apa? Yang kufur kepada Allah. Kufur kepada Allah mempunyai beberapa tahap. Kufur musyrik, yang langsung tidak mengambil Allah sebagai Tuhan, yang sembah lain daripada Allah. Jumpa batu, sembah batu. Jumpa binatang, sembah binatang. Malah sembah orang pun disembah. Ketika Diego Maradona menjaringkan gol dan menang Piala Dunia 86, orang Argentina menganggap dia Tuhan. Malah diwujudkan satu agama baru, agama Maradona di Argentina. Orang Melayu pun bubuh nama anak dia Maradona. Sebab 86 tu Maradona selalu top. Sampai pada satu tahap diangkat macam Tuhan di Argentina. Sampailah dia hampir-hampir gagal membawa Argentina ke Piala Dunia. Orang pakat kutuk dia, surat khabar maki dia, wartawan marah. Sebab Argentina hampir-hampir tersingkir, tak boleh masuk Piala Dunia. Masa Maradona tengah hebat, mereka tanjung. Bila Maradona gemuk, hampir-hampir kalah dalam Piala Dunia, kelayakan, orang maki dia. Tuhan mereka pun mereka maki. Ini puak-puak yang bengok ni tuan-tuan. Bukan kata mereka sembah batu je, orang pun mereka sembah. MGR mati. Berapa puluh orang yang mati. Hero Tamil tu mati tu, MGR. Guru-guru Gopalan Ramachandran, nama dia MGR. Bila dia mati saja, berpuluh-puluh orang bunuh diri kerana menganggap dia sebagai dewa, menganggap dia sebagai manusia dewa. Tahap dewa, bukan lagi tahap manusia. Ini manusia yang dipanggil sebagai kafir musyrik. Yang keduanya manusia yang beriman pada Allah,
tetapi tidak mencapai tahap iman, mempunyai i'tiqad yang salah, fahaman yang salah, juga dipanggil sebagai kufur. Ataupun manusia yang menolak peraturan-peraturan Tuhan dipanggil sebagai kufur. Perbuatan dia menolak itu dipanggil kufur. Bukan dia kafir. Kafir musyrik Hindu Cina. Kafir musyrik orang yang tidak Islam, mak dalih tak, negro tak, siapa ke yang tak Islam, maka dipanggil sebagai kafir musyrik. Tetapi kalau kita ini orang Islam, membantah peraturan Allah, tak nak semayang, tak nak puasa, tak nak pergi haji, tolak peraturan Tuhan, namanya juga dipanggil sebagai kufur. Tapi bukan kafir. Bukan kafir musyrik. Sebab itu kalau dia tak semayang, walaupun dia kufur kepada Allah kerana tak semayang, wajib kita mandikan mayat dia, kebumikan mayat dia, sebab dia masih Islam. Nanti kita kena faham. Jadi berbagai-bagai jenis tahap kafir itu. Mungkin kita sekarang termasuk dalam golongan kufur kepada Allah. Sebab dia umum. Mungkin kita semayang, tetapi kita menolak puasa. Perbuatan kita menolak puasa itu namanya kafir. Perbuatan kita kafir namanya. Nama perbuatan itu kafir. Tetapi bukan kamu bertukar menjadi kafir musyrik. Bertukar menjadi kafir musyrik dengan sebab murtad. Bertukar menjadi kafir musyrik dengan sebab mengambil agama lain. Bertukar menjadi kafir musyrik yang tak perlu disemayang mayat dia, tak perlu ziarah dia, tak perlu ke bumi mayat dia kalau dia bertukar agama. Kalau dia tetap dengan bertukar agama, mengisytiharkannya tidak ada Tuhan, menjadi ateis, komunis dan sebagainya. Tapi kalau dia itu Islam, tetapi saja-saja tak mau sembahyang, masih lagi Islam, perbuatan dia itu dipanggil sebagai kafir. Tak percaya. Kafir itu maknanya menutup hati daripada percaya, tidak percaya. Jadi tuan-tuan berhati-hati kita. Kita mungkin sembahyang, tetapi dalam masa yang lain kita menolak puasa. Serupalah dengan tak sembahyang pun. Kenapa kamu tak puasa, Mat? Bukan wajib pada aku. Aku dah mencapai tahap dan makam tertinggi. Macam kamu semua kena puasa. Kamu makam rendah. Kafir. Perbuatan dia itu kafir. Mati dia kena sembahyang sebab dia masih mengucap. Kenapa tak ke haji yuk? Berapa aku ke haji? Di Kemensak pun boleh buat haji. Sama dia kata. Buat apa bersusah-susah di Mekah tu? Di sini pun boleh buat haji. Ambil 4 segi kotak, tawaf je lah. Nanti dia sembahyang Jumaat. Mati hamba Allah ni, sembahyanglah mayat. Kafir. Perbuatan dia itu tidak mempercayai Tuhan. Ada orang yang jadi kafir dengan sebab perbuatan-perbuatan dia itu menolak peraturan Tuhan. Tak setuju. Tak setuju dengan Islam. Tak setuju dengan peraturan Tuhan. Allah kata orang yang mencuri disebat. Orang yang mencuri dipotong tangannya. Potong je lah tangan. Tetapi kita menjadikan orang yang mencuri itu tak dipotong. Tak sesuai. Kita peti aiskan peraturan Tuhan. Simpan sejuk beku dalam peti ais. Jangan pakai. Tak relevan. Kita gunakan undang-undang penjara. Perbuatan itu juga dipanggil sebagai kafaru. Mengingkari perintah Allah. Allah kata potong yang kamu simpan hukum Tuhan. Kerana apa? Kamu tak pakai kerana apa? Kerana kamu anggap tidak sesuai. Mana kamu lebih pandai pada Tuhan. Perbuatan kita dipanggil kafaru. Orang-orang yang kufur kepada Allah. Ada setengah orang dia terima hukum hudud. Malah dia memperjuangkan hudud. Malah dia terima hukum qisas. Dia nak sangat hukum hudud. Tetapi dia menolak hukum potong tangan. Dia menolak hukum poligami. Hukum hudud dia terima sebab dia terima. Potong tangan dia terima. Pancung dia terima. Siap dia perjuangkan lagi hukum hudud. Tetapi bila sebut pada dia, ayah, saya nak nikah. Bagus. Siapa yang kamu nak kahwin? Suami orang, ayah. Saya isteri ketiga. Apa? Isteri ketiga? Pantang untuk nenek aku nikah dua. Aku takkan benarkan kamu menikah lagi. Aku takkan jadikan kamu tu isteri orang yang nombor 2, nombor 3. Jangan cari pasal. Aku tak setuju. Tapi Islam membenarkan ayah. Memang Islam benar. Tapi aku tak setuju. Islam tak Islam. Tapi ayah setuju hudud. Main menikah tu ayah tak setuju. Ayah ni setuju menikah dua kalau dia yang menikah dua. Kalau anak dia jadi isteri nombor 2, dia tak setuju. Maka dia juga dikira sebagai kafaru kepada perintah Allah. Jangan kita nampak kafaru dalam satu sudut.
Mungkin kita ni kufur kepada Allah dalam bentuk yang lain. Tak setuju, bantah. Bantah suami nikah lain, bantah anak nikah lain. Anak tambah lagi cawangan, anak tambah lagi isteri. Bantah suami tambah cawangan lagi. Ini kena ingat tuan-tuan. Ada orang yang setuju nikah dua, siap dia pergi minang perempuan untuk suami dia. Tetapi dia tidak boleh menerima larangan Tuhan supaya jangan memfitnah, jangan mengumpat. Allah kata haram fitnah, haram mengumpat. Dia mengumpat selamba. Dia fitnah ni macam tak ada apa-apa je. Dia juga dipanggil sebagai kufur kepada perintah Allah. Jadi maksud beriman kepada Allah itu apa? Segala perintah Allah kena terima. Segala larangan yang Allah kata jangan buat, jangan buat. Itulah iman yang sebenar-benar. Cuba kita tengok sekarang. Kita ni iman tang mana? Di mana iman kita? Rasa-rasa Islam tu sesuai dengan kita, kita ambil. Rasa-rasa peraturan Islam tu tak sesuai dengan kita, kita simpan. Itu bukan iman yang sempurna. Iman yang sempurna, tahap, tidak ada bantahan, pertanyaan, persoalan terhadap perintah Allah. Dia takkan soal. Dia takkan soal larangan Tuhan, dia takkan persoal perintah Tuhan. Satu benda pun dia takkan persoal. Tapi bila manusia itu mula mempersoalkan, dia akan dipanggil sebagai kufur. Walaupun bukan kufur musyrik, kufur yang menyembah selain daripada Allah, tetapi perbuatan dia kufur itu kepada Allah, Allah murka. Allah kata qutilal insan, pergi matilah manusia, ma akfarah, dengan apa yang dia kufurkan, dengan apa yang dia tidak percaya. Ada manusia percaya pada Allah, percaya pada hudud, percaya pada poligami, tapi tak percaya pada jin. Ada juga macam itu. Mana ada jin ustaz? Mana ada hantu setan? Jin tak ada. Kalau ada, mana nak tengok? Ni golongan macam itu pun tak percaya macam itu juga. Tak percaya dengan kebangkitan di alam akhirat, tak percaya kepada siksaan dan nikmat dalam kubur, maka juga dipanggil sebagai kufur. Jadi tuan-tuan, bila kita faham kufur pada hakikat yang luas, mungkin kadang-kadang kita termasuk dalam satu dua golongan yang menolak perintah Allah. Mungkin kita menolak hudud, mungkin kita menolak nikah dua, mungkin kita menolak pusaka, kenapa laki-laki lebih, kenapa perempuan kurang. Mungkin kita menolak kewalaan, kepemerintahan. Kenapa laki-laki yang menjadi imam, Bilal, kenapa perempuan tak boleh? Apa salahnya perempuan jadi imam? Bacaan mereka lagi sedap daripada laki-laki. Malah kami ni ustaz kaum perempuan lebih banyak belajar tajwid pada orang laki-laki. Tak percaya cuba buka kelas tajwid, semua perempuan. Ada laki-laki. Padahal laki-laki nak jadi imam. Laki-laki yang nak jadi imam, nak jadi azan. Orang perempuan mana boleh imam dan azan? Nak menegur tu imam salah di belakang pun tak boleh. Tapi bila buka kelas tajwid, orang perempuan lah yang berselerak datang. Yang bongkok datang, yang kaki roda datang mengaji. Orang laki-laki tak betul belah. Tak pun dengan isteri dia yang depan surau. Nanti pukul 5.30 lepas asar ambil balik. Sedangkan dia kena ke hadapan, baik di surau, di masjid. Kadang-kadang dalam rumah dia kena ke hadapan. Jadi ni tuan-tuan, kita kena ubah. Jangan benarkan orang perempuan yang mengaji tajwid semata-mata. Kita pun kena mengaji juga. Ini mereka yang mengaji. Kelas bahasa Arab pun mereka, kelas tajwid pun mereka. Kita tak buat apa laki-laki. Banyak begitu. Patut yang awal-awal mengaji kelas tajwid, jatuh kuasa masjid, jatuh kuasa surau. Yang mula-mula belajar masalah fiqh, jatuh kuasa masjid, jatuh kuasa surau. Yang belajar cara-cara jadi imam, cara jadi makmum, orang jatuh kuasa surau dulu. Peraturan jadi imam, peraturan jadi makmum, syarat-syarat. Barulah boleh pegang kuasa jawatan. Kadang-kadang jawatan pun tak tahu, kerja pun tak tahu, semayang pun tak tahu, apa pun tak tahu. Bila Tok Imam cuti, seorang jatuh kuasa pun tak boleh ganti. Semua duk menyorok balik dinding. Semua duk lantan dah. Tu yang makji kata, boleh ke makji jadi imam? Makji dah habis kelas tajwid. Ayalah makji. Udah tak ada orang nak jadi imam. Ini cabaran pada kita. Jangan benarkan orang perempuan mengatasi kita dalam bab belajar tajwid. Kita pun kena lawan mereka. Kelas apa yang mereka buat, kita pun kena lawan. Kita ni kadang-kadang laki-laki tu, kelas orang perempuan. Kelas demel ustaz. Kalau di kampung lagi kasar bahasa dia. Kelas orang Cina gitu dia.
Janganlah cakap macam itu. Orang perempuan mengaji ni besar dah, tuan-tuan. Rajin benar dah demo. Sepatutnya menjadi cabaran kepada kita. Kalau demo yang tak jadi imam pun nak belajar tajwid, kenapa kita yang kena jadi imam tak ambil kisah dengan tajwid? Baik, habis tentang manusia yang meremukkan tulang untuk mencabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada seorang lagi laki-laki yang bernama Hubay bin Zaid radhiyallahu anhu, menentang kepada seorang laki-laki yang jahat yang bernama Musalmah al-Kazzab. Dua manusia, satu Hubay bin Zaid radhiyallahu anhu dan satu lagi pula Musalmah al-Kazzab, seorang nabi palsu. Musalmah al-Kazzab mengaku bahawa dirinya seorang Nabi Allah. Mengaku Nabi. Sejak bila? Sejak zaman Rasulullah masih hidup. Nabi masih hidup, Nabi masih ada, dia dah mengaku dia tu Nabi. Kenapa Musalmah mengaku Nabi? Sebab dia pergi tengok Rasulullah di Madinah. Dia tengok rumah Nabi, dia tengok baju Nabi, dia tengok cara Nabi berjalan, tengok perwatakan Nabi. Dia tengok, dia kata, sama je dengan aku. Lebih kurang je. Kalau dia boleh jadi Nabi, takkan aku tak boleh jadi Nabi. Dia balik ke kampung dia, dia isytiharkan dia Nabi. Dan orang kampung itu membengong. Mengaku pula dia sebagai Nabi palsu. Adalah 2-3 kerak yang mengaku. Bukan kata zaman Musalmah ni tuan-tuan. Zaman sekarang ni pun kalau ada orang mengaku Nabi, ada orang ikut. Ada orang ikut dia. Tahulah tuan-tuan, walaupun pakai kain plekat, naik motor relax, pakai baju pagoda je naik. Tu Nabi tu kata dia, percaya tu ikut. Tu bersalah. Pakai baju umbrella, seluar jin. Jalan pergi bertukik, naik tokong sana. Tu Nabi tu ikut. Minum air susu kecil dia. Sampai tahap macam itulah. Bukan kata zaman Rasulullah. Zaman sekarang ni pun. Sahkan kalau kampung kita ni ada orang mengaku Nabi ni, ada pengikut dia. Diipuh dulu perempuan, Maria. Mengaku mula-mula Nabi. Apa nama Imam Mahdi. Ada pengikut. Nama pun Imam. Imam tu laki-laki. Tak, dia kata dia Imam Mahdi. Tukarlah nama Imam Maria. Pun ada orang yang mengikut. Tabiat manusia ni nak glamour. Tabiat manusia ni dia nak keluar daripada arus perdana. Arus perdana Allah Tuhan kita, kita mengaku. Arus perdana Nabi itu Nabi kita, kita mengaku Nabi Muhammad. Manusia ni dia suka kono, dia tak mengikut yang ramai-ramai. Dia nak buat berasing daripada orang. Yang tu yang manusia minat. Kalau belajar silat, kalau tak ada mandi minyak, tak seronok. Kalau tak bertapa di Gunung Ledang, tak seronok. Dia nak buat lain daripada yang lain. Kalau boleh, makan kaca, lagi bagus. Habis-habis belajar silat, makan lampu. Berlambak lagi benda lain boleh makan. Durian rambutan, tak, dia cari lampu juga. Pasal apa? Pasal nak tunjuk terror. Ini tabiat manusia. Musalmah pun begitu. Dia tengok Nabi ni semacamnya, dia pun nak jadi macam Nabi. Nak jadi dimuliakan macam Rasulullah di Madinah. Maka tak kala Nabi mengetahui keadaan Musalmah yang demikian, maka Nabi mengutuskan sahabatnya Hubay bin Zaid radhiyallahu anhu untuk menemuinya. Dia adalah seorang sahabat Rasulullah yang masih muda, berusia 30 tahun, tetapi sudah terdidik di bawah naungan Al-Quran. Dia hanya memiliki sebilah pedang untuk menebas leher para musuh-musuh Allah dan mempunyai sebuah mushaf Al-Quran untuk membaca Al-Quran, berkomunikasi dengan Allah, mempunyai sehelai sejadah untuk solat tahajud di waktu sahur, dan mempunyai hati untuk memahami Al-Quran. Itu sajalah harta Habib Hubay bin Zaid. Apa hartanya? Sebilah pedang, senaskah Al-Quran, sehelai sejadah, dan sekeping hati. Sekeping kan seketul hati. Ni 4 benda yang dia ada. Pedang untuk berjihad, Quran untuk dia baca ayat-ayat Allah, perintah-perintah Allah, sejadah untuk dia menunaikan solat, hati untuk dia mengkaji keadaan diri, hati untuk dia merasakan nikmat memahami Islam, nikmat memahami Al-Quran. 4 benda ni ada, cukuplah bagi seorang laki-laki yang bernama Hubay bin Zaid.
Kita kalau ada 4 benda ni cukup dah tuan-tuan. Tak tahu. Yang ada sekarang ni pun tak cukup. Kereta tak cukup. Isteri yang dah ada pun tak cukup. Duk tengok lagi yang tu, tengok jadi yang ni. Baru dia datang jumpa saya, Kartika. 2 hari lepas. Dia kata, Ustaz, saya ni macam-macam masalah di kampung saya, Ustaz. Saya kata, masalah apa? Orang kampung tak terima ke? Tak, bukan tak terima. Habis tu, masalah apa? Tiap-tiap hari orang datang minang. Bukan ada suami lagi? Ya, ada. Habis tu, tak tahulah Ustaz, Profesor datang minang, Datuk datang minang, orang kampung motong getah pun datang minang. Yang datang tu semua nak ambil jadi isteri nombor 2, isteri nombor 3. Tu yang dia datang, dia pun nak pening, macam-macam benda tu yang dia datang duduk di sekolah pondok. Saya sekarang ni belajar pondok. Yang tuan-tuan duk tengok gambar dia pakai spek hitam, tak pakai tudung dalam paper tu gambar dulu. Sekarang dah tudung ditutup lah. Dah berjubah, dah baju kurung dah pun. Tension. Dia kata tension. Orang duk main minang dia. Tengah-tengah malam main duk pujuk ajak menikah. Nak menikah apa dia isteri orang? Yang datang minang tu pula, semua dah ada isteri. Ada yang katakan tadi tak puas, tak cukup dengan satu. Duk tengok yang ni glamour pakai pula spek hitam, kemas juga. Oh, sudah jadilah. Ini yang banyak manusia macam itu. Tapi Hubaib ada 4 benda ni cukup lah. Peti ais tak ada pun tak apa. Televisyen tak ada pun tak apa. Kereta motor tak ada pun tak apa. 4 ni cukup. Pedang untuk berjihad. Quran untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Sejadah untuk sujud pada Allah. Hati untuk memikirkan kebesaran Tuhan. Cukup. 4 benda ni dia kenyang lah. Maka Rasulullah mengutuskan Hubaib sambil berkata, wahai manusia, sesungguhnya aku akan mengutuskan salah seorang di antara kalian untuk menemui raja dunia. Maka jangan kamu bantah perintahku. Apa yang aku buat ni aku tahu. Dan kadang-kadang Nabi ni tuan-tuan, dipilihnya anak muda 18 tahun menjadi pemimpin. Kadang-kadang dipilihnya satu orang yang bukan berada di dalam kelompok orang-orang majlis tertinggi. Orang biasa je dilantik. Tak pun dilantik. Kadang-kadang Sayyidina Ali ada, tak dilantiknya Ali. Kadang-kadang Abu Bakar tu ada ya, tapi tak dilantiknya Abu Bakar. Sebab itu ada seorang sahabat Nabi yang datang jumpa Rasulullah. Kata dia pada Rasulullah, apa lebihnya orang itu, apa kurangnya saya, sehingga Rasulullah langsung tak lantik saya. Lantiklah saya Rasulullah, nak buat kerja apa-apa. Bila Nabi dengar perkataan laki-laki macam itu, Nabi bangun daripada duduk. Nabi tegur dia. Apa yang aku suruh, orang tu jadi wakil aku ke, jadi jeneral perang ke, aku tahu kedudukan dia boleh buat kerja. Orang yang aku tak suruh tu, aku tahu kebolehan dia di mana. Di mana orang yang mampu belah sini, dia bidang dia. Yang mampu belah sini, duduk dalam bidang masing-masing. Jangan gata-gata nak minta. Nabi marah tuan-tuan. Sebab tu Nabi membawa konsep the right man on the right job. Kalau aku suruh tu, aku tahulah dia boleh buat. Atau tak boleh buat walaupun dia anak muda. 18 tahun dah jadi pemimpin perang. Pada hari belakang dia Umar Al-Khattab. Patutnya Umar yang menjadi jeneral. Tapi tidak. Budak-budak 18 tahun. Sebab apa? Sebab Nabi tahu kebolehan dia. Kenapa sahabat lain tak bantah? Sebab ni perintah Nabi. Mana boleh bantah? Perintah Rasulullah. Perintah Rasulullah maknanya datang daripada Allah. Tak boleh bantah. Maka mereka berkata, ya kami mendengar dan kami patuh kepadamu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, wahai Hubaib bin Zaid, berdirilah kamu dan berangkatlah kamu menemui Musalmah Al-Kazzab. Peristiwa ini terjadi adalah di hujung-hujung nyawa Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad tidak sempat melihat Musalmah Al-Kazzab mati dibunuh. Sebab Rasulullah wafat terlebih dahulu. Maknanya ketika Nabi wafat, Musalmah masih hidup. Dan Nabi mengutuskan Hubaib untuk membunuh ataupun menarik balik si Musalmah kembali kepada Islam. Maka ibu Hubaib bin Zaid reda untuk melepaskan anaknya
sambil menangis dengan teresak-esak kerana akan berpisah dengan anaknya. Tetapi dia mengetahui bahawa anaknya itu diperintah secara langsung oleh Nabi. Dan juga dia sedar bahawa dia akan berpisah dengannya di dunia dan kelak akan bertemu dengan anaknya di dalam syurga yang luasnya mencakupi seluruh lapisan langit dan lapisan bumi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, syurga ni kalau orang syahid masuk, Nabi sebut orang yang mati syahid ni, dia sekarang ni meninjau-ninjau rumahnya dalam syurga. Dia tengok keadaan rumahnya dalam syurga dan Nabi kata dekatnya rumah dia dalam syurga lebih dia kenal daripada rumahnya dalam dunia. Orang yang mati syahid, bila dia dibawa meninjau rumah dalam syurga, dia kenal kedudukan rumah dia, harta benda dia dalam syurga, lebih dia kenal daripada rumah dia dalam dunia. Kita dalam rumah kita pun tak kenal rumah kita. Di sebalik dinding bata ada apa? Kita tak tahu. Di sebalik siling atas tu ada apa? Kita tak tahu. Ada tuan-tuan tahu atas siling tu ada apa? Ada wayar lah ustaz. Ada kayu lah ustaz. Ada alang-alang lah ustaz. Kalau kita kata ada ular, kalau kita kata ada jin, ada kita tahu. Kalau kita ada lipat semut, ada kita tahu. Anak-anak ada kita tahu. Rumah dah nak runtuh, baru tahu anak-anak ada. Kita tak tahu. Kita ada 5 bilik, 4 bilik, 3 bilik. Ada orang yang hari ni belum masuk lagi bilik hujung. Ada orang yang semalam belum masuk lagi bilik belakang. Hanya duduk ruang tamu, dapur, bilik tidur dia. Bilik belakang ni belum masuk, store dia pun tak masuk. Tak apa benda dalam store. Kita tak tahu anak kucing ke anak orang dalam store. Kita tak tahu. Tetapi orang yang mati syahid, dia duduk dalam syurga, dia tengok rumah dia, dia tahu setiap penjuru apa benda yang ada di dalam rumah dia. Ini keistimewaan untuk orang yang mati syahid, yang Allah jamin syurga bagi mereka. Baik, kemudian, dan sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Zaidun, seorang penyair, lidahnya sentiasa berkata, kalau sudah berpisah dan kami juga berpisah, tidaklah tulang rusuk kami dicuba, dan tidaklah bahagian dalam sudut mata kami mengering kerana kerinduan kepada kalian. Setiap kali hati kami memanggil-manggil kalian, kesedihan akan lenyap daripada kami. Kalau sekiranya kami tidak sabar dan menghiburkan hati, kalaulah pertemuan kita di dunia sudah begitu erat dan kukuh, maka cukuplah kelak bagi kita bersua kelak dan bertemu dengan kalian di hari kiamat. Kalau kita sekarang di dunia ni kita rapat sangat, kasih sayang dengan penuh silaturahim. Apa kita bimbang kalau dia mati? Kita akan jumpa di hari kiamat. Dengan suami kita sayang sangat. Dengan isteri kita sayang sangat. Tiap-tiap hari datang semayang berjemaah. Isnin, Khamis puasa sunat. Pergi umrah bersama-sama. Pergi haji bersama-sama. Baca Quran pagi petang bersama-sama. Makan bersama-sama. Berjalan bersama-sama. Buat ibadah sunat bersama-sama. Tahajud bersama-sama. Akhirnya suami mati. Isteri ni menangis. Akhirnya satu benda yang timbul dalam isteri. Buat apa aku menangis? Dia balik kampung dulu. Nanti lama-lama jumpa balik di kampung. Nama kampung tu ialah kampung akhirat. Kerinduan tu akan hilang begitu sahaja. Dengan niat kita akan yakin jumpa balik suami kita di hari kiamat. Apa nak susah? Suami kita baik, kita pun baik. Kita baik semayang, suami kita pun rajin semayang. InsyaAllah dalam syurga kita jumpa. Apa nak susah hati? Apa yang nak menung-menung? Yang kena menung ni ialah orang jahat. Suami aku tu tak ada semayang, tak sempat semayang, dah mati pula macam mana dalam kubur. Yang tu betul lah menangis ni. Tapi kalau kita baik, isteri kita baik, meninggal dulu. Relax, sabar, tenang. Kita rapat sangat di dunia. Mudah-mudahan kata dia bertemu dengannya di hari kiamat. Jadi balik suami isteri dalam syurga. Kadang-kadang satu keluarga bertemu dalam syurga. Anak, bapa, mak berkeluarga balik dalam keluarga. Bertaulan balik. Sebab itu yang kita kena jadikan sekarang ialah amalan untuk menjadi bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yang kita kena buat ialah buat bekalan, dan sebaik-baik bekalan ialah bertakwa kepada Allah. Setelah Hubayb bertemu dengan Musalmah, maka dia bertanya, siapakah kamu?
Jawab Hubaib, saya utusan Rasul, Hubaib bin Zaid. Dia bertanya lagi, apa yang membuat kamu datang jumpa aku? Jawab Hubaib, saya membawa surat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musalmah Nabi palsu bertanya lagi, apakah kamu bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu seorang Rasulullah? Maka Hubaib menjawab, ya, saya bersaksi Muhammad itu Rasulullah. Musalmah si Nabi palsu bertanya lagi, apakah kamu juga bersaksi aku ini adalah Rasulullah? Oh, dia mengaku dia Nabi. Kamu tak mengaku aku ni Nabi? Hubaib dengan lantang menjawab, saya tak dengar apa kamu cakap. Saya tak dengar apa yang kamu cakap. Dia bertanya lagi, kamu mengaku dah aku ni Rasul? Hubaib berkata, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain daripada Allah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Musalmah Nabi palsu bertanya, bukankah aku ni juga Nabi? Dengan lantang Hubaib menjawab, saya tidak dapat mendengar apa yang kamu cakap. Apa kamu cakap? Aku tak dengar. Maka Musalmah berkata kepada salah seorang tenteranya, potonglah sebahagian anggota tubuhnya. Lalu dia mengulangi soalannya, mengakulah aku ni Nabi? Kata Musalmah. Hubaib menjawab, saya tidak dengar soalan kamu. Nabi saya hanyalah Nabi Muhammad. Nabi saya hanya Nabi Muhammad. Lalu Musalmah mengarahkan, dipotong bahagian tubuhnya yang lain. Akhirnya Musalmah Al-Kazak memotong dan mencincang tubuh Hubaib bin Zaid radhiyallahu anhu dalam majlisnya, sehingga nyawanya menghadap Allah yang menciptakan dia. Syahid Hubaib bin Zaid dibunuh oleh Nabi palsu dan tentera-tenteranya, dipotong, dilumat-lumatkan di dalam majlis mereka. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Fajr ayat 27 hingga ayat 30 tentang manusia yang baik yang mati syahid macam Hubaib. Kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diredai oleh Allah. Maka masuklah kamu ke dalam jemaah hamba-hambaku, masuklah kamu ke dalam syurgaku. Inilah dia tuan-tuan yang dipanggil sebagai syahid fi sabilillah. Seorang-seorang menghadap Musalmah, dibawanya surat Nabi menyuruh Musalmah kembali pada Islam. Musalmah bunuh dia, dipotong, dikerak badan. Akhirnya Allah menggantikan tempat yang lebih baik dia, yakni di dalam syurga, dan menjadi kekasih-kekasih Allah. Itu tuan-tuan, matlamat kita ialah syahid. Berjuanglah untuk Islam. Apa yang kita boleh perjuangkan? Ada harta, perjuangan kita dengan harta. Ada jiwa, perjuangan kita dengan jiwa. Ada tenaga dengan tenaga. Silakan. Ada lidah dengan lidah. Ada pena dengan pena. Silakan berdakwah. Jangan kita menjadi manusia yang hanya balik-balik masjid, keluar masjid, tidak. Mengajak orang tidak, berdakwah tidak, mencegah mungkar tidak. Kena cari jalan supaya kita menjadi orang yang berjuang pada jalan Allah. Kerana perjuangan jalan Allah itu adalah perjuangan yang benar. Annahul haqqu min rabbik. Ia datang daripada Tuhan kita. Kena cari jalan. Di dalam usaha dakwah tidak ada letih, tidak ada penat. Maka Allah berpesan, kalau kita menjadi pejuang Islam, kena banyak sabar. Seperti yang Allah sebut dalam ayat terakhir dalam surah Al-Ahqaf, fasbir kama sabara ulul azmi. Hendaklah kamu sabar seperti mana sabarnya nabi-nabi ulul azmi. Jadi tuan-tuan kena sabar. Bila manusia sabar, Allah gantikan ganjaran yang sangat hebat. Allah berikan kebaikan yang tiada putus barakahnya kepada kita. Jadi di mana kedudukan tuan-tuan, di mana kedudukan kita, silakan. Saya kata tadi, yang mana ada harta, perjuangan dia dengan harta. Besar sangat manfaat perjuangan dengan harta. Kalau tidak ada duit harta, dengan tenaga kederat. Kalau tidak ada kederat tenaga, dengan buah pemikiran. Kalau tidak ada buah pemikiran, dengan lidah untuk bercakap. Semuanya itu dinilai dan ditimbang dengan timbangan yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kisah 3 laki-laki yang kita baca pada pagi ini, Al-As bin Wa'il, yang keduanya Hubaib bin Zaid, dan yang ketiganya Nabi palsu Musalmah Al-Kazak, memberikan pengajaran kepada kita.
Sekadar itu sahaja. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.